Makna balik pada niat kan. Niat ni sangat penting. Bila kita bekerja, kita letak setting bekerja kita ni penting. Dan bila bekerja, penting kita nak mencari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal, bersih dan lurus. Maksud halal, tidak mengandungi kedurhakaan terhadap Allah Ta'ala. Maknanya yang kita buat tu betul lah yang Allah suka, bukannya buat benda yang Allah tak suka dalam bekerja. Bersih, tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Itu cerita tadi, dalam bekerja kita buat benda-benda yang bukan. Contoh tadi, minum arak, akal problem, lupa pada Allah. Menyebabkan kerja, leka, menipu, buat tu, buat ni, lepak dengan kawan-kawan, akhirnya lupa yang Allah pesan, yang Allah perintahkan kepada kita supaya jaga amanah. Lupa kita. Dan begitu juga yang ketiga, bila kata lurus, maknanya mengikut jalan syarak yang telah ditetapkan. Maknanya bekerja ikut yang dibenarkan, jangan buat benda tak dibenarkan. Contoh, saya ulang banyak kali cerita ni, solat sunat duha tu, memang betul lah kita solat sunat duha, kita jadi baik, bagus, dapat pahala, tapi masih lagi hukumnya sunat. Apanya diri dia tu tu kadang-kadang ada orang dia rasa walaupun dia pekerja, dia lagi hebat daripada majikan dia. Ada orang macam tu. Dan ada pula majikan tu pula, dia rasa bila dah jadi majikan tu macam raja, tak tahulah raja, sebesar-besar raja lah. Jadi sebenarnya berbalik pada basic, dan hidup kita ni kena belajar untuk, Nabi kata malu tu sebahagian beriman. Malu dengan diri kita, malu dengan benda yang tak ada apa-apa yang kat diri kita ni. Contoh paling simple lah, kita keluar cari rezeki, kadang-kadang kan kita gambar makan, ada orang tu geng-geng food hunter, tak boleh nampak dalam Instagram, tak dalam TikTok, asal orang cakap sedap dia pun pergi lah. Samsul Lebat pegang, sedap untuk makan ni, rugi tuan-tuan tak rasa. Orang Samsul Lebat makan pun tidak benda tu, dia suruh promote, contoh lah kan, orang pun datang lah kan. Jadi sudah apa yang kita makan, sudah kita buang, macam tu lah ayat kan, sudah kita buang, tak ada apa pun, tak tahu apa yang dalam dunia ni. Tu sebabnya Nabi ajar kita, dunia ni kita ambil sekadaran. Nabi ajar sekadaran untuk bekalan akhirat. Semua ni jalan, semua ni manhaj. Kerja ni jalan, berkeluarga pun satu bentuk jalan, bersuami satu bentuk jalan, memiliki anak satu bentuk jalan, berkeluarga satu bentuk jalan untuk menuju kepada syurga Allah. Semua jalan. Cuma ramai dia kalangan kita yang gagal dalam perjalanan tu. Dalam bekerja misalnya kan, bekerja, rupanya Nabi dah ajar dah standard kerja ni. Nabi kata, inna a'malu bin niat, setiap satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Itu satu Nabi ajar lah bab kerja ni, niat tu penting. Tu sebab ada orang dia boleh kerja dekat PTP ni, dia boleh kerja 20-30 tahun, dia boleh kerja 30 tahun. Sebab apa? Sebab dia niat dia tu memang lebih kuat daripada teruk tekanan ataupun penatnya. Itu tak cukup hebat lagi, tapi yang hebatnya adalah niat dia tu nak menyara keluarga, niat dia untuk survive, niat dia untuk memastikan keluarga, anak isteri dia mendapat, orang kata mendapat penampung tanggungan yang baik. Jadi dia sanggup bersusah payah. Tapi kalau orang tu dia tak menilai benda tu sebagai sedemikian, itu dia kata boring lah kerja sini, susah lah, aduh kenapalah orang tak puas hati dengan aku, kenapalah orang ni buat aku macam ni, kenapalah kerja dekat sini ada orang dengki dengan aku, kenapa. Dia akan ada benda tu akan berlaku. Tapi cuba cari satu tempat yang tak ada masalah semua. Sebab kita bukan bekerja dengan borok kan. Kalau bekerja dengan borok senang, semua binatang, kita je orang kan. Tapi masalahnya semua manusia semua ada keinginan, dan bila keinginan tu bertembung, tu yang timbul tamak, tu timbul sombong, tu timbulnya dengki. Tapi ada juga yang merendah diri, ada yang mengalah,
ada yang baik-baik pun ada. Kita tak apalah, bagilah kat dia. Ada. Sebab manusia ni sifat tak sama. Itu sebabnya ada syurga, ada neraka. Ada syurga, ada neraka. Itu sebabnya kalau kita dalam hidup ni tu kita cakapkan tadi, maknanya dalam bab niat juga Nabi sebut, dalam bab bekerja juga Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Agama mengajar kita mementingkan hubungan persaudaraan. Maknanya dengan bos pun persaudaraan, dengan staff pun persaudaraan. Dia sama ada vertical horizontal, kata orang Johor macam tu lah. Vertical menegak dan juga melintang. Maknanya yang selari kita sesama dengan rakan-rakan sekerja kita, iaitu yang melintang tu. Yang menegak tu dengan bos, atasan dengan bawahan. Jadi kalau kita tengok sebagai individu, kita kena menunaikan hak-hak yang telah Allah berikan kepada kita. Allah bagi hak tu kat kita, maka kita kena tunaikan. Kan? Begitulah indahnya dan hebatnya agama kita. Dan kalau kita tengok dalam bab ni, kalau kita tengok betapa ada beberapa perkara yang perlu kita lihat dalam bab menjaga hak ini, yang mana manusia dianugerahkan hak al-karamah, iaitu kemuliaan. Manusia diberikan hak kemuliaan, tapi manusia jadi tak mulia disebabkan perangai-perangai. Kan? Begitu juga hak al-fadliyah, iaitu fadlilah, iaitu keutamaan yang diutamakan. Malah misi Rasulullah SAW bersifat rahmatan lil alamin, yang menjadikan kemaslahatan dan kesejahteraan sebagai tawaran kepada umat manusia dan seluruh alam. Itu dia. Itu sebab orang manusia ni diberikan tugas dan tanggungjawab. Tapi untuk manusia yang tidak menjalankan tanggungjawab, tu yang jahanam muka bumi. Kan? Tak nak dia berlaku adil. Kadang-kadang sanggup dia terima duit topi, habis tanah-tanah ditarah, kan? Habis pokok balak dia bawa keluar, habis, kan? Sampaikan satu usaha, adalah satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana, dia ada satu tanah tu, taman awam lah, satu hutan tu, ramai orang pergi camping kat sana. So jabatan yang tertentu yang selama ni jaga kawasan hutan tu, saya tak nak sebut, tapi kita boleh agak lah jabatan mana. Kemudian ada satu department pula ingat nak take over kawasan rekreasi tu, nak dijadikan sebagai kawasan tu, nak diletakkan, nak dihias, nak jadi elok, sebab selalu digunakan oleh penduduk. Dia kata tak ada, kami nak maintain sendiri, tak boleh. Rupa-rupanya sekali ni bila orang dah buat tanah, orang dah buat highway baru, ternampaklah botak dan gondolnya hutan itu. Nampak? Perasan tak hari ni? Kawasan yang tak pernah banjir, tiba-tiba banjir teruk. Nampak tak? Kawasan yang tak pernah berlaku bencana alam sampai mengorbankan nyawa seperti itu, jadi sebab ni salah satu ni, inilah dia. Sebab tangan-tangan manusia. Kemaslahatan tu sepatutnya dia jaga, tapi dia pula yang mengambil kesempatan. Sedangkan yang kita ambil kesempatan tu sementara sifatnya. Baru-baru ni saya ceramah di Kelantan, di Paluh 2, Buah Musang. Tajuk dia, pusaka adil, masyarakat dihormati. Macam tu. Pembahagian pusaka je cerita dia. Nak tunjuk ni salah satu contoh lah, nak bagi faham. Bila kita sebagai manusia mempunyai perasaan untuk berlaku adil, insya-Allah masyarakat tu akan okey. Tapi kalau tak, masyarakat tidak dihormati. Kalau orang sanggup menipu duit, orang tak hormat dia. Orang tipu adik-beradik tak dapat. Kan contohnya dia punya kan duit tu, dia tipu sign adik dia, kemudian dia dapat dengan cara tipu, orang takkan hormat dia. Macam itulah keadaannya. Itulah sebabnya dalam Islam ni penting diletakkan kemuliaan, diletakkan keutamaan kepada manusia, tetapi manusia sendiri yang merosakkannya dengan perangai dan tingkah lakunya. Macam kita dekat pejabat, kan? Tu sebab kita kena sign agreement jadi pekerja. Kena sign agreement sebab apa? Sebab diberikan kemuliaan, diberikan keutamaan berbanding orang-orang lain yang mencuba, kita dapat, kan? Tapi orang yang dapat kerja tu pula adalah perangai-perangai tertentu. Dulu masa sebelum kerja okey, tapi bila dah kerja
meragam, anak meragam, anak mak mentua meragam, anak mak mentua meragam. Kan kau nak tak? Kan itu biasa tu. Sebelum kahwin semua okey, kan? Sebelum kerja semua okey. Kerja pula masalah. Nah, dari itu kata okey, ini kita kerja kat sini teruk ni, mungkin tak tidur dalam seminggu, tak balik rumah pun ada. Saya dah biasa tu. Saya dulu masa kerja kilang dulu 2 minggu tak balik rumah cerita ni. Kan dia punya dahsyat kan, punya yang penting dapat kerja. Nampak tak? Jadi itu sebabnya kalau kita lihat dalam agama kita, kemuliaan dan keutamaan ini dilaksanakan tanpa mengorbankan prinsip dasar dalam Islam berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak yang membentuk kerangka agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka kalau kita tengok salah satunya yang pertama hifzuddin. Hifzuddin iaitu memberi jaminan hak penuman Islam untuk agama dan keyakinannya. Macam hari ni kita dengar ceramah kan dekat surau ni kan, kita dengar ceramah. So jadi mana memelihara agama, tapi mereka yang bukan beragama Islam boleh melaksanakan agamanya masing-masing, dan Islam sendiri pun tidak membenarkan kita memperlekehkan agama lain. Itu Islam. Bayangkan, Islam bagi kebebasan pada kelompok penganut agama lain mengamalkan agama dia. Tapi hari ini yang peliknya kan, yang peliknya orang yang Islam pula yang menghina agama Islam sendiri. Itu yang jadi poning pula perundangan kita tu. Macam mana pula kan? Hari ini berlaku. Jadi dalam begitu juga majikan dengan pekerja, kita ada kepelbagaian. Dalam tempat kerja kita ni ada yang beragama Islam, mungkin ada yang Hindu, mungkin ada yang Buddha dan sebagainya. Ada yang mempunyai fahaman-fahaman yang lain. Jadi dalam tempat kerja tu kesesuaiannya, maka kita kena menghormati antara satu dengan yang lain. Kawan-kawan kita lepak dengan kawan, kita pun tahu rupa agama dia macam ni. Ada dulu staff saya seorang yang India tu, dia sampai bulan-bulan tertentu tu dia pun datang, tuan saya minta tolong, tuan minta izin, dia tak boleh shave, dia tak boleh bercukur, dia punya jambang dengan misai-misai ini tak boleh cukur selama sebulan, dan dia kena puasa. Tapi dia punya puasa boleh minum air. Itu suka hati dia orang kan, tapi so kita hormat lah. Saja pula kita orang kan, tak ada, kau kena cukur kat misai kau kan, tak ada lah. Kita pun sendiri dalam agama kita, kalau kita tengok pada bulan Zulhijjah, siapa yang masuk korban kan kita disunatkan untuk tidak bercukur bulu-bulu dan juga tidak memotong kuku. Kita disunatkan demikian kan. Jadi dalam hal kita ni, maknanya kita bertolak ansur dengan orang. Tak adalah jadi macam kita bila kita ni jadi majikan, kita koreh macam semua tak boleh, tu tak boleh. Saya bos ke awak bos? Kan. Saya YB ke awak YB tu kan. Macam tu kan, seorang gitu kan. Dah tak ada dah. Dah inalilah, dah hilang. Kan? Itu juga tu. Jadi maknanya kata kadang-kadang sampai satu tahap, sebab pernah ada satu restoran makanan segera. Restoran makanan segera di Malaysia, top juga lah. Kalau saya sebut tu memang orang tahulah. Kan? Dia boleh marah, pekerja dia semayang sekejap marah. Minum pun kena curi-curi. Kalau nampak minum, sepotong gaji ni kata. Bayangkan. Jadi apa nampak tu? Semayang tak boleh, apa tak boleh. Benda itulah yang perlu diprogramkan. Itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ada peraturan dan ada undang-undang. So kalau perlu buat peraturan, buat peraturan. Manusia ni digovern, diselaraskan, dikawal oleh peraturan. Dan begitu juga kalau kita tengok kan, dalam agama ni bolehlah mengamalkan. Dengan yang tak bolehnya menyebarkan agama kepada orang Islam pula. Dia pula sebarkan agama juga, agama Islam kan. Jadi itu merupakan satu perkara yang baik, penting. Kamu nak beritahu Islam sendiri tidak membenarkan kita memperlekehkan agama lain. Itu sebab kalau kita tengok yang budak yang buat stand up comedy perempuan tu, yang dia boleh kata saya Islam, saya hafal 15 juzuk. Ribu dia buka baju, buka tudung, apa hal kan? Masa tu tunggu kan kau telanjang betul kau, taklah kan. Rupa buka nak tunjuk dia free hair, nak tunjukkan dia hafal Quran. Jadi
saya mempertikaikanlah dia hafal Quran. Semua orang boleh sebut kan, mungkin pernah hafal tapi hari ni dah tak hafal dah agaknya. Sebab orang kalau hafal Quran perangai dia tak macam tu kan. Yang keduanya kalau kita tengok hifzun nafs wal ird, hifzun nafs wal ird, iaitu memberi jaminan hak ke atas setiap nyawa manusia untuk menjalankan kehidupan selayaknya. Hati-hati. Itu sebab kalau kita tengok dekat pejabat kita ni ada apa, OSHA kan? Occupational Safety and Hazard Act, betul? Suka salah tu saya sebut, betul kan? Safety Act kan? Betul lah, National Safety and Hazard Act kan? Betul? Macam tu lah lebih kurang bunyi dia kan. Dia buat, maknanya dia nak pastikan suasana tempat kerja selamat kan. Environmentnya okey. Lepas tu toilet pun dia buat dalam keadaan sedemikian rupa dia macam orang kata ergonomik, keadaannya selamat. Lepas tu tidak ada bucu-bucu yang berbahaya, tidak ada kawasan-kawasan menyebabkan kecederaan, tangganya ada railing, semua dia ambil kira tu kan. Jadi makna kata pentingnya untuk menjaga nyawa setiap manusia. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, hak ke atas kehidupan. Dah kehidupan kita dah hak atas hidup kita. Tak boleh ada majikan nak tentukan kau kahwin tunggu umur kau 35. Hal pula pejabat yang tentukan. Kau dah minta izin dengan pejabat, ingat cuti, minta izin kahwin, minta izin. Kahwin satu lagi tunggu umur 40. Kenapa boleh kahwin satu lagi? Itu pun tertakluk pada keizinan isteri pertama. Mak dia pula yang tentukan. Pejabat pula dah macam pejabat agama pula dah kan. Dan setiap isteri pertama diberikan peluang untuk mengemukakan hujah kenapa tidak bersetuju. Kau makan mah ke apa kan? Taklah kan. Jadi makna kata hak pekerjaan, dalam bekerja pula kan, macam mana di dalam dia buat kerja tu macam mana kan. Begitu juga hak kemerdekaan dan keselamatan serta bebas dari penganiayaan. Ini termasuklah kepada golongan-golongan yang istimewa. Contohnya OKU kan. OKU parking dia, kita kalau kita pun memanglah mak boleh tak parking sini, tak boleh kan, keluar-keluar buat sengit pula macam mana pula kan. Kita tak sengit, kita sengitkan lagi kita, janganlah macam tu. Dari itu sebabnya penting, maknanya kita kena jaga, sebab inilah hak yang perlu ada dalam kita bekerja. Toilet untuk OKU, itulah toilet paling selesa untuk orang yang tak OKU kan. Dia rendah, dia lapang kan, dan bersih sebab jarang OKU buang air kat situ kan. Orang yang kelain-lain upaya yang ramai masuk situ, bukannya orang kelainan, orang yang kelain-lain kan. Jadi perangai lain sikit kan. Lepas tu saya teringatlah pergi ada satu rumah orang kaya tu, gila betul. Dia punya toilet punya selesa, dia punya cantik tu kan toilet, pusing kepala paip tu, menyala lampu macam disco, hal air keluar dia tak tutup. Dia tengok lampu leko dekat shower tu kan, ada hot tu dia punya tahap, dia punya kepanasan tu. Satu tu dia punya kelajuan air, satu lagi AM FM. Ada pula radio situ. Boring betul kan mandi sambil dengar radio mandi. Orang kaya ni tu belum cerita jamban ada TV depan, ada remote. Orang gila tu itu berak kau buat apa kan. Tapi itulah dia kan, rumah orang kaya kan. Kita tak adalah sampai macam tu. Memang kalau boleh nak buat kan, tapi tak payahlah tak payahlah, banyak benda lain boleh buat kan. Tapi itulah dia, orang kadang-kadang tak ada duit. Saya baru ni pergi ada satu rumah orang kaya, ya Allah besar tu rumah dia, dia saya tak payah sebut lah, kalau saya sebut mesti semua kenal, saya tak nak sebut. Besar betul rumah dia, ya Allah, 3 tingkat. Kita masuk ni, dia ada tingkat bawah, ada tingkat atas, berbelas bilik, ada lift. Dia kata nasib baik dia bagi kurang ustaz, kalau tidak saya tak boleh beli. Berapa? 5 juta. La ilaha illallah. Aku kata
Aku pun silap tanya kan, kenapa lah aku tanya soalan tu? Kau dah tahu jawapan dia tak sama dengan standard kau tu, tak sama kan? Dia siap beritahu tu, ni bilik belakang ni, kalau ustaz datang nak tidur ni lah bilik ustaz. Memang aku tak ada kerja lain nak tidur rumah kau, tak ada kerja lain, memang tak ada kerja lain tidur rumah kau. Besar tu, bawah tu dia ada bilik menonton, bilik mini theater tau. Dia punya TV dia besar ni. Saya kata, ya Allah, saya kata ada tempat parking bawah tanah ya. Dia rumah je 5 juta, renovation 1.5 je. 1,5 dia kata, 1,5 je dia kata. 1,5 tu tak mungkin, aku memang tak tanya, tapi aku rasa tak mungkin 1,500. Bila sebut 1,5 tu kan, tak mungkin 1,500 kan. Tapi memang 1.5 juta. Barang-barang sahaja 3 juta. Jadi total dah berapa? 10.5 kan. Asyik tu. Lampu yang juntai kat meja makan kena beli dekat Republic Check. Apa yang tahu buat nak kau belilah KB lighting lah kan? Ada satu apa tak dekat pucung tu, kita pilih lampu tu, dia bagi nombor 3, 4, 5, 6, counter 3 macam tu. Yang lampu lambak dia, kita pun fikir lampu yang RM7.5 tu lekat kat dinding anak kan, pop tap cek kan, elok kan. Dia lampu beli kat Republic Check berbelah ribu harga kan, beza. Tapi nak beritahu itu hak masing-masing. Hak kita menjalani kehidupan kita kan? Macam orang perempuan pakai tudung, kita pun hilang akal fikir tudung yang eksklusif tu lah kemen mahal. Kau pakai bulu manusia, kau jahit benda tu mahal kan? Agak lah macam tu kan. Itulah eksklusif. Saya tak nak sebut penuh lah sebab dia tak taja macam kita gini kan. Tudung beribu-ribu kan, beribu. Sabut lah orang khabar dia tak taja ceramah kita ni, sabut-sabut kan. Betul tak? Tu hak dia kan. Tapi walaupun lelaki tak faham, dia demi untuk tak nak dia bising, kita bayarlah kan? Bayarlah. Orang lelaki macam orang lelaki lah, orang perempuan pelik dengan dia kan, dia boleh mengumpul mata joran tu kan, mata pancing tu kan, tak apa dia kilo mancing kan. Orang yang tak biasa mancing dia takkan faham. Macam saya Samsul Bat bukan kaki mancing, saya memang kaki makan ikan tu kan. Kau dapat mancing kan, ada orang dia mancing, dia dapat ikan, dia seronok, dia lepas beli ikan tu kan, ada orang macam tu. So kau bagi kat dan ikan tu, tahulah dengan bihan dia boleh tu. Menghabiskan usia tu. Oh, aku kata macam mana? Sebab kita tak minat benda tu, kita tak faham, so kita tak boleh nak cakap, betul tak? Orang yang gila mancing dia lain. Tu sebab ada orang jadi tangkap ikan tapi tak sabar, dia pakai bom ikan kan, paham hati banyak dapat bom. Dia lain. Orang yang mancing feel tu lain. Dia dapat cara thrill. Bila dah dapat ikan tu, bukan semua ikan berjaya dapat dinaikkan ke darat, betul tak? Saya agak-agak macam tu lah ya, sebab saya bukan kaki mancing. Macam contoh lah, tiba-tiba saya paksa semua ni masuk pertandingan debat, mau muntah macam gila tu, pahala lah kan. Contoh lah kan, bercakap melawan cakap kat kedai makan boleh lah kan, tapi berdebat pula apa hal, langsung tak keluar so kan. Saya pun cakap, kenapa hari ni mood ceramah lain, hari tu semangat dia lain, hari ni macam lain, kenapa? Sebab rupanya sejak bila lelaki tukar duduk situ, perempuan nak duduk sini, itu sebut perasan lah. Kok aku salah arah ke, patut aku duduk belah sana ke apa kan? Dia memang gila-gila ke korang ni? Awesome nah. Kan tak macam mana sebenarnya ni palang bank ni kan? Yang sebenarnya perempuan belah sana ke belah sini? Perempuan memang belah sini
Oh, kan kau jadi imam. Kau tengok. Payah benar kan. Tak, itu pun hak kehidupan dia tau. Dia berhak pilih side mana dia nak duduk. Untuk perempuan. Orang lelaki ikut dia. Kan, orang lelaki boleh duduk belah situ, tak ada hal, sebab bertanggungjawab kurang kalau jauh sikit. Kan. Kemudian seterusnya hifzu aql, iaitu ada jaminan kebebasan untuk menggunakan akal, iaitu kebebasan bersuara, mengeluarkan pandangan, melakukan penyelidikan dan juga aktiviti ilmiah untuk akal dia. Jadi dalam pejabat, hak kebajikan dan pekerja, kita boleh bersuara ke tak? Boleh tak bersuara? Boleh bersuara, tapi ada saluran dia dan adalah caranya. Kalau bercakap tu kenalah ada hikmah dia. Tak bercakap kawan kita. Kalau kita dengan kawan boleh cakap, aku rasa cara kau ni tak betul lah, kau kena macam ni lah, kau tak boleh buat macam ni lah, betul. Kalau kau buat macam ni memang fail lah kau. Kawan-kawan boleh. Tapi dengan pihak majikan, dengan bos kita, bos rasa bos tu tak betul, cuba kan, memang tak boleh, memang fail lah bos, cuba cakap macam tu. Memang kau tak lama tu, memang kau nak berhenti lah tu. Kan? Tapi ada hikmah, ada cara dia, ada adab dia, kan? Bos ni saya ada satu pandangan lah. Jadi saya minta maaf lah kalau kata-kata saya ni. Oh, dia punya lapik tu. Kan, lapik dia tu. Macam tu lah keadaan. Macam tu jugalah macam seorang isteri dengan seorang suami. Adalah lapik jangan main marah. Kan? Orang perempuan ni memang ada gambar marah, kan. Cuma sabar sikit. Kan? Orang Islam ni mengajar kita, dia jaga akal kita. Akal kita ni yang memandu kita pergi ke mana. Kan? Marah, ya kan. Tapi bukan orang sini okey. Tempat lain, ya. Surah ni penuh dengan orang bertakwa. Surah At-Taqwa. Jadi dia punya ketakwaan tu lebih. Jadi nak marah suami tu dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah, macam tu kan. Jadi dia takwa pada Allah lebih. Ini marah suami, apa hal lambat balik ni? Oh mak dia siap macam ni, apa hal lambat balik? Cerita. Oh mak. Wah, suami pangkat lagi tinggi. Tak, dia tak kira orang perempuan ni dia lain. Bila dia dah kahwin dia lain. Ya? Dan Islam melarang perbuatan merosakkan akal melalui sebarang bentuk penyiksaan, buli dan penyalahgunaan. Termasuk juga penyalahgunaan dadah pun boleh merosakkan akal, minuman keras dan lain-lain lagi. Kan? Jadi maknanya dalam tu adalah peraturan-peraturannya. Yang bukan Islam, dia minum, boleh minumlah, tapi luar waktu kerja, jangan sampai mengganggu tugas. Tapi sebenarnya kalau tanyalah yang bukan Islam ni, keluarga dia, adik-beradik dia pun tak setuju sebenarnya bahawa minuman keras ni, kan, sebab dia akan menyebabkan dia lupa diri. Tu yang dia boleh telanjang panjat tiang elektrik tu. Sebab lupa diri, dia terlalu banyak minum, lupa. Cerita apa tu yang dia minum-minum mabuk-mabuk, jaga-jaga dah ke negara lain. Cerita apa lah, dia sampai part 4 dah cerita tu. Apa dia? Cerita orang putih, bukan cerita Melayu lah, meluntuk Firdaus lagi, tak ada. Dia cerita orang putih, dia 4 orang, dia berjanji dengan kawan dia, bila nak minum apa, lepas dia jaga kat Thailand. Lepas tu ada yang satu tu yang siri yang kesunya yang keluar movie tu, dia sebelum kita jangan minum, kau minum kan tiba-tiba jadi macam dulu, dia kata kau ada kat tempat lain. Jadi juga kali ni lagi pula, seorang kat sini, seorang kat sana, seorang kat sini. Yang seorang tu poluk gajah, lagi gila. Bukan gajah, zirafah dalam bilik dia. Mana datang zirafah ni kan? Dengan tak berbaju, dengan tak apa masing-masing. Zirafah tu memang tak berbaju lah dia. Jadi sebelum kau cakap, baik aku cakap dulu. Bayangkan, jadi dia nak memelihara akal, kan? Pada waktu yang sama, begitu juga larangan dalam bab ni, akal ni, larangan penghinaan dan pelecehan terhadap agama lain, termasuk dalam bab penulisan, karikatur dan segala bentuk media perlu untuk menggambarkan cerminan terhadap usaha untuk memelihara kesejahteraan. Itu kena jaga. Maka wujudnya keseimbangan, kebebasan bersuara terhadap semua orang. Itu sebabnya Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Kenapa dia katakan
dunia ini penjara, maknanya ada peraturan. Bukan semua benda yang kita boleh buat. Sebagai staff, kita bila sign agreement, contract of service, contract for service, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. The do and the don'ts. Ya. Tapi kalau kita nak langgar juga, maka benda tu akan menjejaskan kesejahteraan kita dalam bekerja. Kan? Itu sebabnya kena ikut peraturan. Datang tak boleh datang sesuka hati, kena datang pada waktu yang telah ditetapkan. Kalau shift, ikut shift lah. Pagi masuk ke berapa, petang masuk ke berapa, malam masuk ke berapa. Ada peraturan-peraturan dia. Kemudian boleh tak makan sesuka hati? Tak, ada time dia makan. Macam sini waktu rehat makan berapa minit? Sejam ya, sejam. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali, sejam ya. 3 jam lah total tu. Jadi kau bahas sejam tadi bila? Tengah hari saja. Pagi waktu minum pagi kat rumah lah. Kat rumah lah. Kalau mencuri-curi makan kan tempat kerja boleh? Apa dah contoh bunyi tu? Betul-betul. Macam tak sempat ya. Tak sempat kerja banyak Bukan ada pantry ke? Tak ada. Kau orang ni jawab, kau kerja sini ke tidak? Kau cleaner ke apa? Atau kau nak tanya tu macam tak tahu kan? Maknanya peruntukan waktu rehat tu sama pada tengah hari, pada pukul 1 lah. Mungkin tengah hari 1 jam lah, tengah hari untuk makan tengah hari lah kan, 1 jam makna boleh rest, bersihkan diri, solat dan sebagainya lah kan. Okay, jadi mana kata wujudnya keperluan tu kata tadi untuk menjaga keseimbangan. Bukan semua benda kita boleh cakap, bukan semua benda kita boleh makan, bukan semua benda kita boleh buat. Kita kena jaga. Macam orang kahwin kan, bila dia dah dapat isteri, maka dia kata suka hati aku lah, buat apa dengan isteri aku? Salah kan? Isteri ni bukan satu objek. Isteri ni adalah insan, pasangan kita yang perlu kita jaga. Suami pun bukan objek untuk kau minta segala-galanya kan. Saya ni tak naklah susahkan abang kan. Tapi yalah, faham lah bang kan? Orang semua dapat hadiah kan? Saya ni isteri nak juga rasa, tapi saya tak paksa. Mak ayat kau tak paksa ujung, tetapi cara kau bercakap tu kan penekanan pada diksi-diksi ayat tertentu menyebabkan lelaki rasa tak ketahuan kan. Tapi yang saya tak nak paksa, tapi at least adalah, tak mahal pun tak apa, yang kecil-kecil pun tak apa. Macam Habib jual kan, macam tu. Yang kecil-kecil tapi Habib jual sebenarnya. Haro lelaki macam tu kan. Tapi orang perempuan kadang dia tak kisah sangat. Tak kisah sangat kan. Yang penting ingat kan. Dia ke tidak? Tak nampak kisah. Dia kisah. Dia ingat dia tak cukup. Dia mesti nak kan. Hadiah yang tertentu. Itu semua material dunia semua tu. Cik suami kan. Dunia semua tu ya. Nibonia, coach apa semua. Dunia semua tu. Bukan bawa mati. Cik ayat. Bukan bawa mati kan. Tok Adi. Astaghfirullahaladzim. Kan cara dia tak nak membali itulah ayatnya kan. Tapi mana semua ada batasan-batasan tertentu. Ada batasan lah. Hidup kita ni bekerja dengan majikan, ada batasan-batasan dia. Dalam kerja apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Contoh tadi, bukanlah kita boleh mempergunakan sesuka hati kita sewenang-wenangnya. Takkanlah disebut dunia ni penjara bagi orang mukmin. Kemudian seterusnya, hifzun nasl, iaitu jaminan terhadap kehidupan peribadi setiap individu, perlindungan atas pekerjaan, jaminan masa depan keturunan generasi penerus. Contoh hari ni kan, orang nak tuntut hak dia. Pergi family day, contoh PTP buat family day. Ada tak family day PTP? No, bunyi lagi. Aku salah tanya ke apa? Kan? Jadi sebabkan kebebasan, dia nak bawa pasangan. Boleh tak bawa pasangan? Masalahnya pasangan dia lelaki juga, yang lelaki tu. Yang perempuan tu pasangan dia perempuan pula. Contoh.
Boleh ke tak boleh? Itu cerita dia timbul tu tadi. Mana kebebasan tu adalah juga dia punya ni kan. Amalan seks songsang, gaya hidup lesbian, gay, dah elok ada senapang, buang senapang kan. Dah elok senapang lah kan, pening kepala dia. Anak orang pun confused. Yang seorang tu yang nak buang senapang tu bukan orang lain, orang Ulu Jompol ni 9. Allahuakbar. Saya tanyalah adik-beradik tu, dia tu betul ke khunsa ataupun memang perempuan kompom jantan, abang kata kompom. Heran kan. Tak tahulah tuan. Kita ni tak susah nak cakap kan, kita cakap kan tiba kita lah terpeletok, tiba kita pula Assalamualaikum, pahal pula kan. Takut juga tu makan pohon ayam kuat pula tu. Dia kata pohon ayam ni antara sumber penggalak ni, sebab dia banyak inject kan hormon betina tu dekat ayam, dekat pohon tu, sebab orang tu juga makan pohon. Contoh kan. Makan kopak tapenya tu, kopak tu kena kepak je tu. Khap makan macam cannibal tu. Dia kalau yang dia kan sama lah yang cakap sama lah tadi kan. Ada yang benda nak komplain kan. Jadi maka pendekatan kita yang Islam ni senang je. Kita tutup terus pintu kejahatan yang terhasil melalui perkara-perkara terdesak seperti itu. Dia betul lah hak asasi lah, tapi tidaklah sampai ke tahap itu yang boleh merosakkan akal, dia boleh merosakkan keturunan, dia boleh merosakkan berbagai. Dan best dia ada satu hidup, ada cerita pasal satu maknyah ni. Boleh pula satu surat khabar tu dia boleh buat liputan diary kehidupan seorang lelaki bergelar macam ni. La ilaha illallah. Dia kahwin, dia tunjuk majlis kahwin ni. Itu belum cerita yang kahwin tu dua-dua lelaki, sarung cincin, cium. Dalam TikTok tu ada yang share tu gambar berdua dia peluk-peluk, dia jagat dia peluk, lepas tu menangis, orang tu pujuk siap cium dahi, la ilaha illallah, muntah berlagu reket weh. Macam mana tu? Korang faham ke perempuan rakyat ni? Faham? Tak, kan merosakkan akal kan? Merosakkan akal, merosakkan keturunan. Anak-anak pun tanya, kenapa dia macam tu bayangkan. Kau bau pun kau bau betino kan? Dia nampak jantan neko nak bergaduh kan? Ni dia pula selera kat jantan, tak pening ke mana? Tak siapa jadi isteri pun tak tahu. Kena lambung duit siling undi. Hari ni kau sok dan nak sonok nak jadi bini, bagilah seminggu dia jadi bini, minggu depan jadi laki balik semua. Gila betul lah. Kita pula nak mikir pasal dia kan, pening tu. Nampak tak? Jadi makna tahap itu kena itu. Kemudiannya hifzul mal ini dimasukkan jaminan atas pemilikan harta benda dan bentuk pemilikan yang lain yang sah. Maknanya dalam Islam ni kita boleh memiliki harta, boleh memiliki rumah, boleh memiliki kereta, kenderaan, handphone dan sebagainya, tetapi mestilah menurut cara yang dibenarkan, bukannya melalui mencuri, rasuah, monopoli, penyelewengan dan sebagainya kan. Nak beli rumah mahal, suka hatilah, dibantai beli rumah 3 juta, nak besar. Apa satu rumah saya pergi kat Johor, Senibong Cove, ada tengok rumah tu, lalu dengan laluan tu toy ke laut Cina Selatan kan, dia punya aliran longkang tu, parit tu besar, dahsyat tu. Saya kalau beli rumah tu, agak duduk dalam rumah tu julu wayar, tak aircon apa pun tak pasang, dah habis duit beli rumah. Bang makan bang, pergi kat dinding, jilat yang tu, tak pakai makanan, gak lah kan, mahal rumah tu berjuta kan.
Bukan murah-murah kan, bukan murah-murah. Tapi itulah dia. Tapi boleh, tak salah wali rumah mahal, tak salah kita ada duit banyak. Tapi macam disebut tadi, janganlah kita melanggar undang-undang dan larangan Islam seperti mengambil hak orang lain, mencuri, rasuah dan sebagainya dalam bentuk-bentuk penyelewengan yang lain. Maka itu perlu menjadi perhatian kita semua, kan? Jadi Islam memberi ruang yang luas untuk kita memelihara hubungan antara satu dengan yang lain. Macam tu kat dalam pejabat ni, konflik yang selalu berlaku adalah konflik pembangunan diri, kan? Majikan dan pekerja. Majikan ni dia manusia, majikan ni dia bukan robot. Dia bukannya ada satu penilaian matriks. Kita jalan, kita buat kerja, ingat tak cerita yang Justin Timberlake berlakon tu? Time in time yang semua duit tak ada nilai. Dia nilai dia tu meter nyawa kan. So, berapa tahun dia beli dan ada orang tu nyawa dia terlalu banyak, dia dah boring dah. Dia bagi nyawa semua ke orang tu. Bagi dia touch, dia bagi nyawa tu, lepas tu dia terjun, dia bunuh diri kan. Jadi makna kata sampai tetap nak beritahu masa ni mustahak. Ya. Sampai saya tetap macam mana cara kita memanfaatkan kehidupan kita tu penting, ya. Macam mana caranya kita nak membangunkan. So tu sebabnya dekat dalam tempat kerja tu kadang jadi hal, kenaikan pangkat jadi hal. Kenapa dia je naik pangkat? Kita ni apa weh? Lepas dia nak marah majikan. Cuba kita letak setting, majikan ni pun manusia. Kalaulah Allah gerakkan hati dia suka tengok kerja aku, adalah rezeki aku. Macam tu je. Kalau Allah tak gerakkan, maknanya mungkin Allah nak bagi rezeki lebih baik pada aku. Macam tu. Sangka baik dengan Allah Ta'ala ni. Kita kalau sangka buruk, sampai bila pun kita takkan senang hidup kita. Ni laki aku ni mesti cik perempuan lain. Tak elok yang paut kau. Cubalah sangka baik sikit. Lelaki telah dikaji oleh WHO sebagai manusia yang paling setia. Nak tengok respon orang perempuan. Menurut kajian daripada WHO, lelaki adalah makhluk yang paling setia. Nampak tak dia? Dia punya cara golak kan, nampak sangat ketidakyakinan kan. Lelaki ni adalah makhluk yang paling jujur. Itu sebab dia tak kisah duduk belah sana pun boleh, belah sini pun boleh, dia mengalah. Kalau umumnya cakap ni lelaki makhluk tak jujur, kami jujur terima. Itulah dia lelaki berkorban. Ini mana? Sebab orang lelaki duduk belah sana dengan harapan dia mengundur balik pun orang tak perasan. Betul, ini nampak cara tu, tapi sudah kan. Orang perempuan tak, orang perempuan dah duduk sini meloket lah, koncing pun kena tahan. Macam mana? Duduk depan penceramah belahan tu kan, sojuk pula aircon belah sini, hari tu belah sana tak ada sojuk nah kan, tak adalah kuat. Jadi makna kata pertembungan tu, sebab semua nak naik pangkat. Tapi kita balik setting tu sebabnya kan bila kita sebut inna a'malu bin niat tadi kan, manusia satu amal pekerjaan bermula dengan niat. So kita kerja ni niat apa? Setting nak kena betul. Contohlah kita cakap kan, contoh ingat tak kita pernah ada telefon dulu 3310, dia ada kamera tak? Kamera apa je Nokia yang ada kamera? Apa dia? Butterfly ada kamera tak? Tak ada juga. Ya ke tak ada kamera? Memang tak ada kamera langsung teruk betul telefon ni dulu. Sabun. Nokia pisang ke tak? Tak ada. Tak apalah, kita katalah telefon dulu kan, yang ada, yang lama lah, yang kita ada dulu Samsung yang lama, Ericsson yang ada kamera lah, kita pun ambil gambar. Kemudian kita tengok gambar dia tak cantik kan, gambar dia tak cantik, tapi gambar tu je yang ada, kita akan terima memanglah sebab tu kamera dulu.
Tu kamera dulu, dia memang macam tu. Sebab apa? Kita tak marah pun orang tak ambil kamera. Mak gambar, kita tengok dalam handphone mak kita ambil gambar kan, handphone dia taklah secanggih kita kan. Kita bagi mak kita yang basic je, kita tak bagi mak kita yang iPhone 14. Kita bagi mak kita yang basic je, janji dia beli telefon kita. Kita pun tengok gambar-gambar apa kelabu gambar ni, baru kita ingat oh kualiti telefon ni. So kita tak marah sebab kita dah letak setting ni handphone mak kita. Tapi handphone kita kau main lagi. Dah lah golap, kau boleh adjust jadi torang muka kau. Kau pakai 360 lah, kau pakai editor lah, kau pakai ni lah. Muka dia dengan muka ni lah, dia boleh tunjuk sikit-sikit seakan-akan. Macam tu lah kan. Tapi pada orang lain lawa warna ni lofa tu kat saya biasa je. Tu sebab saya tak berabut dengan purist. Tak kau lah. Macam tu kan. Macam tu. Saya jujur macam tu kan. Doakan dia bahagia sudah. Makna kata kalau kita tengok, kita terima hakikat tu sebabnya bila kita beli telefon, bila kita beli handphone kan, okey, tengok benda pertama kita akan usik apa? Tengok. Itu sebab saya tunjuk sana tadi. Kalau aku tunjuk sini memang dia akan jawab kamera punya. Perempuan benda pertama tengok kamera kan gilo tu perempuan ni. Orang tengok telefon, kita orang lelaki benda pertama yang kita setting sebab kita nak tengok volume nak besar mana, torang nak torang mana. Dia kamera tengok dulu kamera dia okey tak, kamera dia okey tak. Ada seorang kawan saya, dia orang kampung. Dulu kan masa tu belum lagi ada lah, Android ni belum ada lagi lah, tapi kita dah mula ada telefon yang canggih-canggih ni lah. Dulu kan Samsung, Nokia lah, apa, Motorola lah, dulu macam tu je kan. Dia pergi ke lawyer, saya diamnya, takut aku yang ketinggalan zaman, tak tahu cerita. Telefon ni ada SMS logo tak? Dia semua kodai dia tanya tu. Handphone ni ada SMS logo tak? Saya pandang dia, apa maksud SMS logo? Saya malah nak tanya, takut aku yang ketinggalan zaman tak tahu isu tu. SMS logo, saya diam biar lagi. Kedua dia tanya, boleh SMS logo tak? Apa-apa SMS boleh lah. Cina tu juga tu. Sampai dekat satu kedai tu, dia sebut lagi SMS logo. Saya dah gorap, weh kau senyap, apa benda SMS logo ni? Alah, bila kita type message, kita boleh letak gambar tu, gambar senyum, letak ni, tak yalah hehehe lagi. La ilaha illallah, kau cakap lah kau nak letak yang ikon smiley tu kan, semua benda, semua telefon ada weh ke mana. Masa tu lah saya cakap marah betul. Usah malu betul budak kampung ni, usah betul. Saya pun kampungnya, tadi tak nak tanya, takut awak yang tak tahu kan. SMS logo tu post smiley. Jadi tak payahlah kita type hehehe lagi lah. Apa masalah kau nak type hehehe tu, type je lah kan. Tapi dia tanya soalan tu kan. Jadi apa maksud saya tadi, saya nak kita balik cerita telefon tadi. Kita keluar pada box, kita akan perbetulkan setting brightness nak terang mana. Macam saya telefon saya tahu bini saya marah, terang-terang saya telefon abang, sakit mata lah. Cuba kabur, orang perempuan pula dia gambar kabur sebab dia kuat rahsia. Lepas tu screen protector dia pula, dia punya screen protector dia cari yang jenis yang private nya, yang privacy nya, yang tengok daripada tepi tak boleh baca. Malaikat kepala berlagu kan, kepala tu baru dia nampak macam tu Jadi gambar siam pun dia nampak kan. Jadi orang lelaki dia tak ada hal, tak ada rahsia pun. Awet aku. Okey. Dia tunjukkan kawan kan. Ya kawin kau. Dengan kawan, dengan lelaki lah, dengan perempuan tak boleh. Kat rumah semua gambar Kaabah je. Dia hari tu balik lupa nak tukar wallpaper Janam. Cantik gambar kat kawan ni, bini kawan abang pula kat wallpaper abang pula kan. Tak, kita perbetulkan setting ni berapa kali? Adakah setiap hari kita akan perbetulkan setting? Tak kan. First saja kita akan perbetulkan. Isteri telefon pun, ringtone pun kita setting kan. Bini telefon bunyi rimau tak gila tu. Contoh kan, setting tu, benda tu setting.
Dan kita tak ubah hari-hari macam saya cakap. Hanya hari pertama saja. Macam tu juga niat kita. Kalau kita letak niat kita. So, kalau kita kita pakai phone, kata lepas 2-3 bulan, apa salah kelabunya? Kita akan betul balik setting. Ya pasal pula suara tak kuat ni. Kita pun tekan balik volume dia. Betulkan setting dan kita save balik. Nampak tak? Macam tu lah hidup kita. Kita niat kita perbetulkan. Hari pertama kita kena perbetulkan. Tapi dalam masa kita bekerja 2-3 tahun, 4 tahun, kita terlupa basic yang kita niat tu. Tiba-tiba kita dah berebut dengan kawan-kawan, kita sanggup pakat nak jatuhkan dia supaya dia tak naik. Kita sanggup pula kerjakan ini, kita jatuhkan, buat benda-benda saja nak memalukan bos kita, contohlah. So benda tu akan balik-balik. Kenapa tu? Apa tujuan aku kerja dulu? Dia macam anak kita lah. Kita marah kan? Apa tujuan pergi sekolah? Ayah bukan main lagi nasihat anak tu. Apa tujuan pergi sekolah? Ada ayah kata pergi sekolah suruh pukul orang. Ada. Ayah tak ajar anak ayah pukul orang. Tak boleh ke kita ni hidup dalam aman damai di sekolah? Jangan kita menganiaya mereka yang tak bersalah. Mereka tu bukan untuk dibuli. Mereka ada mak ayah mereka. Faham? Anak pun cakap, ayah kata dulu kalau ada orang kacau-kacau belasah ayah yang cakap. Tu Along ikut cakap ayah tu. Mak kata ayah pun 2-3 kali kena gantung sekolah pukul orang. Sudah. Ayah sebab ayah pernah pukul orang lah. Ayah tak nak anak ayah jadi macam tu. Nampak? Berbetulkan setting boleh. Kadang-kadang kita membetulkan setting, kita pun tak betul. Itu masalah. So macam ni sokok. Anak ayah janganlah sokok. Apa nak jaga kau? Dia sokok ni masalah tu kan, cara tak kena. Rokok juga yang kena kan ini kan. Dah hari tu datang rokok dah, dia rokok lagi dia kata. Tak, tapi setting tu, niat kita tu. Bila kita letak niat, aku bekerja ni nak cari rezeki yang halal. Jadi kalau naik pangkat, alhamdulillah. Tak naik pangkat, aku masih lagi cari rezeki yang halal. Macam tu je. Sebab setting kita kat situ. Nampak tak? Macam orang lelaki kan, inilah isteri aku dunia akhirat. So dia perempuan lawa datang kat dia, bonus. Datang aja, bukan kahwin pun dia datang. Dia tegur kita, Waalaikumsalam, sihat. Dia tegur. Salah ke? Tak salah. So balik, itulah isteri aku. Macam mana pun itulah isteri aku. Aku tak cari lain. Nampak? Ya. Kau cara kau pandang tu macam kau tunggu ada benda-benda lain, dia tak ada. Baik, aku cakap betul ni. Cuba jangan syak orang sangka. Kau macam amah syak orang sangka tu. Betul. Sebab bila kita letak setting yang betul, insya-Allah benda tu jadi mudah. Contoh, berniaga kan. Dia berniaga sebab apa? Dia berniaga sebab nak pastikan warisan ayah dia dulu bila berniaga dekat situ, maka dia teruskan sambung berniaga bagi orang semua rasa. Contoh, masakan dia nak turun ke anak-anak dia, jadi untung sikit banyak tak penting pada dia, sebab dia ada kerja lain, dia ada career lain contohnya, tapi kedai itu dijalankan juga macam biasa. Saya pergi ke Pontian, saya makan, tak pernah saya rasa nasi goreng kampung, nasi goreng cili api, panas dan pedas. Dia pedas ni jangan sampai hilang rasa tau. Pedas sangat jangan, tak sedap. Pedas. Lepas tu ada sup kambing, Pak Labib di Pontian, berhadapan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina Pei-Chun. Spesifik. Pergilah ke sana. Dia tinggalkan dunia chef dia sebab nak sambung warisan Pak Labib yang dah 4 generasi dah masak benda tu. Dah cari. Kau tengok, aku dah sebut dah tadi, dia tak sempat tunggu seminit pun tak boleh tunggu. Dia tak boleh sabar. Lek lu, jangan nampak sangat tau. Lek, tak boleh. Mengeletek-geletek nyawa tu nak pergi dah. Tapi betul, pergi sana jumpa dia. Said tu, keturunan tu Said. Saya pergi makan, memang sedap. Serius. Pergilah.
dan dia tinggalkan kejawatan dia sebagai chef yang utama dekat hotel. Jumpa dah? Tak, carilah sekolah tu, jumpa tak? SRJKC Pechun. Ada apa sekolah tu, kau pergi. Jangan kau makan dalam sekolah tu. Lain makanan kan? Luar sekolah tu. Tapi betul, memang saya waktu penggambaran My House di TV Al-Hijrah, lepas geng-geng Pontian bawa saya makan dekat situ, daripada hari itu setiap hari, pagi kali, malam kali, pagi sekali, petang kali, pagi sekali, petang sekali, memang saya makan kat sana. Dan hari itu saya boleh pergi ke sana ceramah kat MRSM Benut, dan saya bawa family saya supaya family saya pun dapat rasa situ. Dia cakap memang sedap. Anak saya makan, kalau anak saya itu makan, kalau berpeluh-peluh makan, mana sedap. Serius. Dan dia memang sedap lah. Pergilah kalau ada cuti tu, pergilah dia. Dan yang best tu bila saya buat review makan, orang Pontian datang, nak yang Chan Samsul Debat punya tu. Dia cakap macam tu pula dah sekarang. Tapi betul, nasi, bayangkan nasi goreng panas, letak pula sup tu, dan kambing ni tu kambing fresh yang tak ada bau. Tapi janganlah kau saja kambing tu memang bau lah kambing dia tu, tapi mana dia kurang lah bau, memang dia rebus memang elok lah, sedap lah. Ya Allah, teragak pula sampai tak kita bayar macam tu kan. Macam tu lah. Jadi mana kata tu, macam saya kata tadi, bila niat kita, niat macam contoh kan, macam ada orang balik kita tengok bukan senang kan kita nak jaga orang tua-tua, betul tak? Kita tengok orang pekerja dengan majikan ni, kalau kerja kat hospital, dia jaga orang tua-tua, warga emas, bukan senang. Dengan ragamnya, tiba-tiba dia kencingnya, lepas tu kau tak habis lagi cari tempat tu. La ilaha illallah. Kejap lagi aku send location, kejap lagi aku send location kan. Ingat tak hari tu yang masa saya datang sini akan ada yang hantar susu kambing hari tu, yang hantar susu kambing tu, dia lah yang tunjukkan tempat tu. Marahlah dia orang ni. Orang lelaki kalau dia excited pun dia takkan nampak dia macam tu je. Dalam hati, kena pergi ni, kena pergi. Dalam hati dia tak ada. Allahu Akbar. Jangan terburu-buru. Tu sebab orang lelaki kau tak boleh jangka tau. Dia tak boleh jangka orang lelaki. Dia nampak relax, cool kan. Tu lah. Cuba bawa bertenang. Dah jumpa dah tempat dah, Pechun? Sekolah dah jumpa dah? Okey lah. Ingat tu, depan sekolah, bukan dalam sekolah. Yang lain binatang kau makan kan? Tapi betul, macam contohnya jaga warga emas kan. Kenapa orang tu boleh minta? Macam seorang anak, 10, 11 orang anak kadang, ada seorang je anak yang betul-betul jaga mak dia. Cebokkan mak dia, mandikan mak dia. Lepas tu yang lain dia boleh jaga, dia boleh suapkan mak dia, tapi tak cebok. Ngah, tolong ngah. Dia akan minta ngah tu, sebab ngah tu juga yang buat. Kenapa? Sebab setting setiap orang berbeza. Ada orang nak bela mak dia, bela ni lain. Ada orang dia memang niat, ya Allah mudah-mudahan pemudahkanlah urusan aku besok. Aku besok janganlah jadi macam ni, nyusahkan anak-anak aku. Dia doa dalam hati dia. Nampak tak? Tu sebab bila doa jangan minta panjang umur. Minta panjang umur dengan segala kebaikan. Kena ada tu dia punya ayat tu. Tu sebabnya saya dah cerita kot dalam ceramah lepas, aku dah tak ingat aku cerita kat kau ke tak. Maknanya kalau dalam doa tu, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Tu standard ucapan birthday saya untuk orang tu, macam tu lah. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu. Jadi makna kata kita setting tu penting, mustahak. Tu sebab Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi kata letakkan niat. Kenapa kita kerja dulu? Aku dapat kerja, dapat menampung keluarga aku, alhamdulillah. Jadilah. Kita dah sebut macam tu. Jadilah sebenarnya. Tapi masalahnya bila dah kerja, wah nak naik pangkat. Bila kerja berlawan, tak boleh terima hakikat pula tak naik pangkat. Marah. Sedangkan ini adalah lumrah hidup kita sebagai manusia. Rumah semakin besar, manusia makin tak ada dalam rumah. Jadi kata-kata tu kan. Rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai.
Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Nampak? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Extra Joss, Tembici, Tembikai Laici. Dekat sanakan itu Dracula, air Dracula aku dengan Samsul kau minum. Rupanya mancara air sirap ros tu punya manis Ya Allah, itu air Dracula sebut kan? Lepas tu apa lagi istilah dia? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Kan? Itu penyakit yang terbaru itu, sesama tomato. Sesama tomato. Apa hal? Rupanya penyakit tu sakit sendi dengan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. COVID-19. Nampak orang sini tak faham COVID-19. COVID-19. Tengok baru faham. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Kita pun tak percaya. Ada satu menteri, bila ditanya, dia cara dia jawab, betul ke dia menteri? Contoh kadang kan, bukan kat Malaysia, Uganda ke Afrika, macam tu lah kan. Tak, betul, pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Tuan-tuan tahu tak, waktu yang masa 22 bulan lagi tu, yang tu dulu kan, ada satu YB ni, dia lantik ketua kampung. Ketua kampung tu jenis yang kena report dekat polis berapa jam sekali tu. Gila betul itu ketua kampung. Punya tak ada orang, bayangkan. Nampak tak? Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Bagi orang tu jadi bendahari, tapi dia ada rekod kan pernah kena buang kerja sebab menyonglap duit. Macam nanti jadi bendahari. Macam mana tu? Contoh lah kan? Jadi makna kata itu keadaannya. Nampak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Hari ni kau tolong cover aku tau, aku kena jemput anak aku ni. Tiba-tiba balik ke pejabat, bos nak jumpa kau. Kenapa kamu keluar awal sangat pada ni? Yang tadi pergi ngadu. Kita minta dia cover, cara dia cover dia beritahu bos. Bos dia minta saya cover, bos dia kata, apa perangan bos? Itu bukan bodoh namanya. Itu namanya macam, apa istilah perempuan panggil? Apa dia? Apa dia? Kenuri apa? Kak enam. Kak enam tu apa? Kak jahanam lah dia kata. Dahsyat tengok tu bahasa perempuan tu. Orang lelaki dia reda macam mana kan? Dia tu sanggup cerita tu kan? Sebab setting. Macam saya dengar gitu yang balik raya itu kan, setting. Tengok, balik raya, nak balik raya Kelantan dengan Terengganu, dia dah tahu kalau hari tu akan jam, hari tu yang dipilih sebab dia nak suasana. Wallahi orang tu cerita kat aku dia tu, sebab suasana tu baru ada feel. La ilah. Orang Seremban ada tak orang Negeri Sembilan sini? Tanya, orang Negeri Sembilan dia tak biasa jam tau. Dia setengah jam teruk tu, setengah jam kat situ nah, dia tu orang Seremban tu, orang Negeri Sembilan. Kau boleh 22 jam dalam kereta, itu bukan jam tau, itu menetap namanya. Kau tahu? Betul lah kan? Dia, ya Allah, saya fikirlah, kita ni yang bukan orang Kelantan, bukan orang Terengganu, mungkin kita akan cakap apa tau? Saya lah, aku akan beli tiket Asia tu, beli dalam 6 bulan 7 bulan sebelum raya, beli dah. Biar aku naik flight, pas sampai kat sana sewa kereta, balik pun yang tu. Mungkin lah, tapi pada orang yang dah duduk di Kelantan, dia dah biasa. Dah biasa. Nak benda. Baik. Mana orang Terengganu? Ada Terengganu ni? Dah tak ngaku pula dah.
Depan setarang nak bawa menderok ni kata kan. Duduk sejik dia kan. Sekuk dia tu biskut. Aku tahu sikit-sikit kan. Tu sebab orang Negeri Sembilan dengan orang Terengganu dia tak boleh kahwin. Sebab orang Negeri Sembilan kalau dia kahwin dengan orang Terengganu dia lapar. Kalau pergi Terengganu, kalau dia pergi Negeri Sembilan, orang Terengganu kenyang. Sebab orang tanya, sebab tak puas hati. Cuba sabar, aku cakap kau jangan tunjukkan reaksi kau tu. Jangan relax kan. Kau pencamatkan cerita. Orang Negeri Sembilan kalau nak tambah nasi dia sebut tambuh. Orang Terengganu tambuh tu tak mahu. Boleh faham? Bila pergi Terengganu nak nasi lagi tak? Tambuh dia. Orang Negeri Sembilan suruh tambuh. Memang buat tak kerti lah orang tua tu. Sebab dia ingat tambuh. Orang Terengganu bila pergi Negeri Sembilan pula, nasi lagi tak? Tambuh, letak lagi. Tambuh, letak lagi. Tambuh, letak lagi. Nampak tak? Kenyang dia. Tu beza dia. Faham tak? Tu sebabnya. Kan? Tapi tak ada ramai je orang Terengganu Negeri Sembilan kahwin. Okey je kan. Jadi makna balik pada niat kan. Sebab niat ni sangat penting. Bila kita bekerja, kita letak setting bekerja kita ni penting. Dan bila bekerja, penting kita nak mencari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal, bersih dan lurus. Maksud halal tidak mengandungi kedurhakaan terhadap Allah Ta'ala. Maknanya yang kita buat tu betul lah yang Allah suka. Bukannya buat benda yang Allah tak suka dalam bekerja. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Itu cerita tadi. Dalam bekerja kita buat benda-benda yang bukan. Contoh tadi minum arak, akal problem, lupa pada Allah. Menyebab kerja leka, menipu, buat tu buat ni, lepak dengan kawan, akhirnya lupa yang Allah pesan, yang Allah perintahkan kepada kita supaya jaga amanah. Lupa kita. Dan begitu juga yang ketiga, bila kata lurus, maknanya mengikut jalan syarak yang telah ditetapkan. Maknanya bekerja ikut yang dibenarkan. Jangan buat benda tak dibenarkan. Contoh, saya ulang banyak kali cerita ni. Solat sunat duha tu. Memang betul lah kita solat sunat duha, kita jadi baik, bagus, dapat pahala. Tapi masih lagi hukumnya sunat. Masih lagi hukum dia sunat. Jadi kalau nak solat sunat duha, selagi mana tidak menjejaskan kerja kita, maka buatlah. Dan dia mendapat keizinan daripada ketua departmen kita, ketua unit kita, bos kita. Bolehlah pergilah sembahyang sunat duha, tak ada masalah, pergilah. Kalau bos kata, tak payahlah tanya aku hari-hari, kau nak pergi, kau pergi je. Rasa sesuai nak pergi, pergi je sekejap. Pergi. Jangan lama sangat, bos dah pesan. Tetapi kalau ikut hukum warak, betul-betul nak ikut syarak, maka kalau 5 minit kita ambil untuk solat sunat duha, maka gantilah balik pun lewat 5 minit. Itu yang paling baik sekali, sebab kita nak menjamin keberkatan rezeki kita. Itu penting. Dan dalam bekerja memang betul akan ada mehnah, akan ada ujian, akan ada kata-kata, akan ada orang kata hasutan, akan ada macam-macam ni. Macam saya sebut sebelum ni lah kan, cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Mana ada tak ada ujian? Semua level ada ujian dia sendiri. Ada orang tu ujian dengan risiko kecederaan. Ada orang dalam bekerja tu ujian dia risiko dipersalahkan sebab dia ketua yang handle segala-galanya. Begitu juga mungkin tidak menepati hasrat yang telah ditetapkan oleh organisasi contohnya. Jadi mana kata itu memang ujian yang kena ada. Tapi Tuhan sebut tak dalam Quran? Tuhan sebut dalam Quran. Dia sebutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kena sabarlah banyak. Orang kutuk-kutuk kita dengan dengar bos kata kan dia tak suka kat engkau. Kan ada setan tu. Dia mewakili pertubuhan setan sedunia. Dia menyampaikan benda yang boleh menyebabkan kita susah hati. Kan?
Ada lah orang cakap, bos tak suka kat kau. Aku tak tahu lah, aku dengar macam tu. La ilaha illallah. Jangan disampaikan kalau benda tu boleh mengundang kerisauan dan juga menyebabkan orang muram. Jangan. Menyebabkan orang down. Jangan. Kan Nabi sebut, kalau kamu tidak ada perkara-perkara yang baik untuk kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Suami balik, kau tahu benda tu akan menyakitkan hati dia, jangan tanya. Abang, hari ni berapa perempuan abang tengok? La ilaha illallah. Cubalah sangka baik kan. Ada je benda-benda yang nak cakap. Lelaki ni tu selalu jadi mangsa macam tu lah. Berapa perempuan yang abang jumpa hari ni? 14. Ramainya. Iyalah, dah tu je yang datang kat surau pagi tadi. Betul tak? Betul tak 14? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. Belakang tiang tu ada. Oh, tak ada. 14. Itulah yang abang nampak. Dia datang. Oh, maknanya abang tak ada kerja lain lah. Tak dengan ceramah lah. Tengok perempuan lah. Ilah. Tengok kau. Abang tak tengok. Abang sipi-sipi je. Sipi macam abang rasa perempuan. Macam tu kan. Macam tu lah. Tahu pula 14 orang. Senarai pendaftaran tu tadi abang tengok. Oh, siap tengok lah nama. Semua salah. Ya. Jadi jangan kau nak jadi jujur sangat. Abang dah tengok perempuan ni? Tak ada. Jangan nak bohong. Tengok dalam gambar tadi, tengok gambar kat Samsung Debat dekat status semua pakai tudung tu, berapa ramai pakai tudung tu, semua lelaki tu. Macam tu. Payah sangat kan. Payah nak menjelaskan tu kan. Ada je syak wasangka nak hidup kan. Tapi memang ujian akan ada. Saya dulu bekerja, apa tak ada ujian? Ada. Kita jadi pengarah undang. Orang tuduh saya makan duit apa? Pengarah undang dan pengarah pelesenan. Dia tuduh 2 orang. Dia tak sebut nama. Pengarah undang dan pengarah pelesenan. Terima duit daripada kelab-kelab malam. Itu sebabnya tindakan tidak diambil kepada mereka yang beroperasi lebih masa. Tentu ayat dia. Lepas tu lah bila pegawai SPM telefon, kita explain, dia cakap lah tomahan lah. Dia klasifikasikan sebagai tomahan. Sebab dia tak ada detail pun pukul berapa ke apa semua. Tapi yelah memang susah sebab macam yang kelab-kelab malam dengan masa kita jadi pengarah pelesenan pun kena tuduh tu. Sebab dia beroperasi setiap hari. Takkan setiap hari kau nak tunggu dekat pintu kelab malam tu sampai ke 12. Lebih tak ke 12. 12-5 minit kau masuk apa hal ni? Bayar. Iya. Kita saman. Bukan kita tak ada denda. Enakmen hiburan ni, bawah enakmen hiburan kan? Dia kena denda lebih masa RM1,000. Beroperasi tanpa lesen RM10,000. Kita buat ke mahkamah, dia bayar. Sampai ke mahkamah dia minta kurang dan dia bayar. Itulah. Macam mana kita nak buat? Katakan hari-hari nak duduk situ kan. Saya jadi pengarah lu, dilema tu. Bayangkan ada seorang tu meniaga. Tahu tak rumah ni pusat kita semula tu? Pusat kita semula yang ada bumbung, lepas tu ada tong untuk plastik, ada untuk ni kan. Dia keluarkan tong tu, diubah suai jadi gerai dia. Kau bayangkan tu, Malaysia boleh dia. Bayangkan. Punya tahu tak tahu perangai orang Melayu Islam ni berniaga. Melayu bukan Islam dan Melayu. Dia keluarkan tong tu, ubah suai jadi gerai dia. Cantik pula tu. Bila dia ubah suai, kita pun bagilah notis. Kita ni tak naklah jadi kejam sangat, bagi notis 30 hari. Tak agak berhenti. Pek boleh hari, tak agak berhenti. Bagi notis 7 hari tak berhenti. Notis serta-merta. Kalau cik tak betulkan balik, tak ubah keadaan setikala, esok kami akan runtuhkan. Kami akan rampas semua barang cik. Itulah ketua penguasa cakap. Dia pun okey lah. Esok tu kita dah siap lori dengan van 2 dengan peralatan nak pergi rampas barang. Dia boleh jemput YB kawasan, rasmikan gerai dia. Aduh, sakit kepala. Iya. Bayangkan, tengok. Jadi kita ni macam mana? Kita pun terpaksa lah buat surat, minta penyelesaian. Akhirnya, kita pun terpaksa lah buat. Demi untuk nak menyelesaikan masalah dia ni,
kawasan landscape ada dekat satu kawasan apa tu, kita terpaksa clearkan tanah-tanah tepi tu yang semak tu, kita buat satu shop lot. Kita buat satu ni lah, bergerai berniaga 20 kali 20 dan ruang makannya pun 20 kali 20. Maknanya gerai tau, gerai 20 kali 20 besar mana? Bukan gerai nama tu, kedai dah tu, 20 kali 20. Lepas tu siap ada bumbung macam awning tu, orang menang 20 kali 20 untuk ruang dia letak meja untuk makan, untuk orang duduk makan. Bayangkan sewa berapa? RM120 sebulan. Buat kita buat. Jadi dengan cara tu barulah kita boleh bujuk dia supaya pindahkan. Itulah keadaan dia. Siapa pernah pergi nilai? Pernah pergi nilai kan? Nilai kan? Tak, orang biasa je walaupun dia bukan orang Negeri Sembilan dia mesti pernah pergi nilai. Apa maksud nilai? Nilai maksudnya mari sini. Nilai. Mari sini. Tu bahasa Cina. Kau pun tak tahu kan, walaupun Negeri Sembilan kau tak tahu. Nilai. Dia kata, mari sini. Ada satu program, bayangkan, susah tak susah kita bila buat kerja? Cabaran kan? Cabaran. Jadi kita nak buat pasar sekarang ni, ada pasar, dia nak buat pasar. So, kita sementara pasar baru siap, kita buat pasar sementara. Pasar sementara. Dekat Jalan Semak, dekat Taman Semarak tu ada satu pasar sementara. Lepas 3 tahun, siap pasar yang gah. Tak nak pindah pada pasar sementara tu. Dia seronok letak sayur tepi jalan tu, kotornya dengan apanya. Tu lah salah. Lepas tu minta macam-macam. Minta toilet upgrade lah apa semua. Macam mana? Itu sementara. Itulah cabaran dia. Lepas tu kena tuduh orang tu tak nak pindah apa semua ni. Sudahnya kita pun bagi tempoh masa. Bagi tempoh masa, you all nak pindah ke tak dalam masa sebulan. Kalau you all tak nak pindah, tak apa. Kita tak akan paksa you pindah, you duduk sana, tapi you tak layak nak minta apa-apa pun. So kita pun buka lah jadi kompleks perniagaan. Yang pasar tu ubah suai pula jadi pusat perniagaan. Itu keadaan dia. Banyak isu. Macam kita bekerja semua, tak ada kerja yang tak ada ujian. Tak ada. Macam jadi polis kan. Jadi polis kan rintangan dia payah jaga roadblock kena langgar. Nampak tak? Kan? Budak-budak kita ni boli motor elok 2 tayar pakai satu je. Dia wheelie berapa tiang. Yang seorang budak ni pula dia tak boleh nampak 2 motor datang. Dia nampak 2 lampu dia akan mencolah tengah-tengah tu. Kau tepi motor tu. Apa salah lampu? Lori. Dia ingat 2 motor, rupa 2 lampu tu lampu lori. Memang tersalit dah kau kat lori tu. Mati. Kan? Tu balik basic dia niat kita dalam bekerja, mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal, maka kita akan jaga hormat pada majikan. Tidaklah bermakna kita tidak boleh menegur majikan kita. Ada saluran-saluran, ada kesatuan sekerjanya kan, kita ada persatuan kita. Sebab dengan melalui persatuan, maka perbincangan secara rasmi boleh dibuat berdasarkan apa yang kita tuntut. Masalahnya kadang orang kita depan-depan tak nak cakap, belakang bising beriyo, inilah tak adil lah, tak pernah jaga hak kita lah. Itu tak, kita ada saluran kita buat. Orang kata macam tu lah bezanya kita dengan yang kata Buya Hamka tu, hidup kalau sekadar hidup, kera di babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kena beza kan? Kena beza kan kita dengan korang dengan babi hutan tu. Ada beza sebab dia orang tak ada peraturan. Dia memang merasa kita ni ada saluran kita, ada perbincangan kita, ada perbincangan mesyuarat sama jabatan. Ada mesyuarat antara wakil pekerja dengan wakil majikan, perbincangan. Itulah ada pekerja menyuarakan hasrat untuk kaki tangan yang kontrak agar dapat ditawarkan, diserapkan kepada jawatan tetap. Contohlah kan. Jadi mungkin sebab ada tu dah mencecah kontrak tu, dah mencecah 15 tahun. Jadi kita mohon pertimbangan pada pihak majikan. Kita memang tengah meneliti perkara itu dan insyaAllah kita akan lihat kalau ada yang menepati dan juga melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan, insyaAllah tidak ada masalah kita kan. Maknanya perundingan tu berjalan dengan baik, dan begitu juga kita minta family day dijalankan seperti biasa.
supaya mengelakkan tu. Jadi kita nak mengelakkan orang komplain kan. Jadi kita buat, dan kita cadangkan setelah berapa tahun. Dah berapa tahun tak buat family day? 3 tahun dah. 3 tahun dah tak buat family day. Jadi kita cadangkan untuk family day yang untuk kita buat balik selepas PKP ni adalah jangan pilih tempat jauh-jauh. Kita buatlah macam Langkawi ke, macam tu. Macam itulah. Jadi supaya dia boleh menarik minat dan juga semangat kepada mereka yang belum pernah pergi. Tapi masalahnya untuk tempat kerja yang macam ini, tidak boleh semua sekali pergi, betul tak? Itu lah, kena buat 2 shift family day. Family day part 1. So separuh pergi minggu ni. Yang minggu satu lagi tu pergi Singapura. Pula dah. Macam tu kan. Contoh makna kata dia adalah dia punya jalan-jalan penyelesaian dia. Nampak tak kan? Jadi kadang-kadang itulah. Macam budak-budak sekarang lah. Budak-budak sekarang kan. Kalau kita tengok, sistem pembelajaran pun dah tak sama. Tiba-tiba ada PDPR kan. Lepas tu soalan matematik mencabar pula tu. Dulu kita matematik senang ni, 200 campur 300 campur 500 tolak 100, sila selesaikan dalam bentuk lazim. Kita pun macam ni lah. Tangan dua. Dulu macam tu kan. Kita punya minat matematik. Sekarang dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Itik terbentuk daripada sekali ganda kambing campur separuh lembu. Gila betul. Manakala ayam 2 kali ganda jumlah itik campur dengan separuh kambing. Astaghfirullahalazim. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Astaghfirullahalazim. Gila betul soalan tu. Aduh, apa dia panggil tu? Kebat kan? Kenapa kau nak menyusahkan otak budak-budak hingga menyebabkan budak hilang minat? Korang dulu tak ada kebat jadi menteri. Korang dulu tak ada kebat jadi pegawai, jadi accountant, jadi apa elok aja. Kenapa disusahkan? Budak ni hilang fun. Kita dulu matematik fun tau. Siap melawan. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. 7 kali 4 28. Sampai bunti-bunti. Nak ingat. Betul. Dulu. Sekarang dah tak ada dah fun benda tu kan. Budak tu sebab budak jadi tak minat belajar. Kan? Lepas tu subjek bahasa Inggeris. Semua tak nak. Susah. We never learn English but we practice English. Saya kat sekolah Semak Melabu dulu. Setiap hari Rabu diwajibkan semua student kena cakap bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa Melayu keluar, denda 50 sen. Sebab nak improve English kan. Apa yang berlaku kat sekolah Semak Melabu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Tak ada siapa bercakap hari tu. Kan? Dia punya kita ingat tadi berlopak-lopak lah cakap putih. Tak ada, semua senyap main bahasa isyarat. Kan? Dia iya, tu cakap kadang-kadang kita cakap macam-macam cara sebab kan nak bagi improve, sistem dah berbeza-beza kan, macam-macam lah kan. Dulu belajar lain, sekarang belajar lain kan. Tapi apa pun semua tu ujian. Macam kehidupan itu, ujian susah, ujian senang. Kadang manusia ni dia kalah dengan ujian senang. Ujian susah dia okey lagi, dia boleh sama-sama kan. Dia miskin apa tak ada, bang tak apa bang, saya dah masukkan. Kadang isteri kan dia tengok wallet suami dia tak ada pun dalam tu kan. Betul tak? Pernah tak orang perempuan buat macam tu? Dia masukkan RM20 dalam wallet suami dia. Pernah tak buat? Cara cakap tu, penegasan tu, pernah dia katakan, supaya suami dia ingat. Macam tu kan. Kadang suami pandai, dia simpan duit tu dekat tempat lain, dia tak letak dalam wallet biar dia nampak susah kan. Kan? Tak betul. Kadang tengok kesian, waktu susah sanggup susah sama-sama kan. Tapi senang belum tahu lagi. Kadang bila senang dia dah mula fikir, langkah dia panjang, cita-cita dia panjang. Oh dia nak itu, dia nak ini, dia dah mula dah
kejap-kejap tukar kereta, kejap-kejap tukar kereta. Macam hari ni kan, Samsul Debat tiba-tiba tukar kereta. Semua huru-hara, betul kata Samsul Debat, ya ke tidak, ya ke tidak, kata. Dia tinjau tengok gelap pula cermin. Saya memang kereta saya kena gelap cermin, dia tak boleh terang. Dia kalau terang dekat traffic light tu tak jadi kerja. Macam tu masalah tu kan. Dia tahu Samsul Debat dengan kereta tu. Tapi itulah, nak puas hati semua orang tak boleh kan. Naik kereta besar apa belagak siut, kereta besar sekarang susah. Naik kereta kecil susah hidup dia sekarang. Jadi hidup kita bukannya nak selesaikan pandangan manusia, tak. Itu sebab dalam bekerja terima je. Pangkat rendah, okey. Pangkat kita sokongan, okey. Kerja kita di kerja kencah, okey. Kerja kita ni jadi bos, okey. Kerja kita jadi orang suruhan, okey. Sebab kita mencari rezeki yang halal. Setting kena betul. Nabi dulu kerja apa? Nabi jadi bos ke? Mana ada. Nabi bekerja berniaga, Nabi cukup jaga tu. Nabi jaga amanah. Nabi kalau berniaga macam mana Nabi buat? Nabi kalau tengah kemas-kemas barang, kalau orang datang, Nabi tu bangun. Bila cakap, cik nak beli ni, Nabi terus tegak. Nabi menghadap orang tu, bagi keseluruhan diri Nabi tu dekat orang tu. Ya cik, ada apa-apa boleh saya bantu. Sebenarnya apa yang KFC buat, mana yang McD buat, alamak, dia tak taja camah kita tersebut pula. Kan dia buat kan, selamat datang kan, selamat datang ke dia. Tu sebenarnya benda tu memang Nabi ajar. Maknanya layan tetamu ni, ya, ada apa-apa boleh saya bantu. Hadap orang. Pernah tak kita pergi kat pasar tani tu nak beli ikan kan, kita tanya, bang ikan ni berapa, tengoklah situ, tengok harga ada situ, dia menang tidak ni, betul tak? Ada tak orang macam tu? Ada. Tapi Nabi bagi servis. Mana nak cari peniaga macam Nabi, ni berapa harga ni, yang ni harga modal ni 80 sen, terpulanglah tuan nak beli berapa. Nabi macam tu jual. Nabi bagi tahu harga modal berapa rial. So terserahlah orang tu beli. Itu sebab orang suka berurusan niaga dengan Nabi. Nabi ni amanah, Nabi jujur, Nabi tak menipu. Kita meniaga ini kan. Confirm. Kau minum ni, confirm badan kau bertukar. Bertukar jadi apa? Katakan daripada gelap putih teh. Kalau putih tu perang sikit kan. Macam-macam lah. Dia punya, dengan dia punya kesungguhan menipu tu kan. Orang meniaga, pembeli yang ke 100 dapat proton kata. X5 kata. Tak, dia kadang-kadang tu kalau kita tengok Nabi tunjukkan buat kerja tu yang terbaik tu macam mana. Itu maksud yang terbaik. Layan apa semua, merendah diri. Bukannya Nabi belagak, Nabi jadi bos, kau buat. Walaupun Nabi jadi orang kepercayaan, Sadatina Khadijah kan. Tapi Nabi tak ambil kesempatan untuk Nabi belagak, aku awang kanan dia. Tak ada. Nabi bekerja seperti biasa. Nabi merendah diri. Tengok Nabi adab dengan kawan-kawan, dengan sahabat macam mana. Nabi duduk kan sahabat-sahabat kan, sahabat duduk himpit kaki Nabi. Sahabat tu tengah bercerita, tengah seronok bercerita, tapi dia tak sedar dia himpit kaki Nabi. Kalau kita macam mana? Kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki aku ni, pahal kau ni baik. Itu kita kan, dah baik dia panggil kan. Nabi tak ada. Nabi senyum, Nabi tahan. Sebab Nabi tak nak mengganggu kerancakan dia sedang bercerita. Tengok adab. Dah habis dia bercerita, slow-slow Nabi tarik kaki Nabi. Tak nak orang tu perasan. Itu Nabi. Nampak? Cara Nabi nampak kan? Tengah semayang, sebelum nak semayang maghrib, ada satu diriwayatkan nak semayang maghrib, tiba-tiba terbau-bau yang kurang menyenangkan, bau kontut. Semua orang dah pandang, dah sesama sendiri. Siapa ambil wuduk ni, dia yang kentut ni. Terus Nabi sebut, siapa yang nak makan daging kambing selepas solat nanti dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa kontut ni. Nampak? Macam tu adab Nabi jaga, nampak tak? Nabi dia memang humble, merendah diri. Nabi tak belagak. Itu Nabi dengan sahabat-sahabat kalau menegur, kalau bergurau macam mana? Nabi bergurau, Nabi tak bergurau kasar macam kita tarik kursi terjungkang kawan, tak ada. Nabi pernah makan buah tamar dengan sahabat-sahabat. Sahabat makan buah tamar macam perangai kita lah.
Pernah tak kita makan sate dengan kawan kita, bila dia makan sate, lidi tu dia letak dalam pinggan kita, pernah buat tak? Macam kita yang banyak makan, dia tak banyak makan, mana buat kan? Kita dengan adik-beradik pun kita selalu buat macam tu kan. Rupanya zaman Nabi dah berlaku dah benda tu. Sahabat makan buah tamar, biji dia letak dalam pinggan Nabi, makan letak dalam pinggan Nabi. Nabi perasan, Nabi buat tak tahu, Nabi makan, dah habis tu sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah, banyak biji kat pinggan kau Rasulullah. Nabi senyum, Nabi kata alhamdulillah. Tengok Nabi tak kasar, Nabi balas balik, relax Nabi. Alhamdulillah, kalian lagi hebat, dengan biji-biji kalian telan. Sebab pinggan ni tak ada biji. Lepas tu tergelaklah sahabat, oh kena dah kita, dia kata. Nampak? Nabi macam tu. Nabi dengan isteri Nabi tengok macam mana adab, tengok. Kita tengok tindakan dia dengan pasangan dia. Dia tanya, dah sampai ke giliran Aisyah, nampak dia tanya. Dia bila pergi rumah isteri dia dah sampai ke giliran Aisyah, maka ketika itu tak silap saya Ummu Salamah masa tu dia macam kecil hati lah, terasa dia hontak pinggan tu, pum-pam, pecah pinggan tu. Anak datang, kenapa wahai ibuku? Sambil mengutip bilah-bilah pinggan yang pecah tu, Nabi senyum. Ketahuilah anak andaku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Pak, sambil kutip pinggan, sabar tak sabar? Cuba kalau kita dia pecah pinggan, pam, lain kali muka ni aku pecahan, bukan pinggan tu. Kau miss ni kau cuba pecahan ni kau. Wah tu punya something lagi kan. Tapi Nabi tak macam itu. Nabi tetap gentleman dengan orang perempuan. Nampak? Itu keadaannya. Nabi kita ni dia dalam bab memimpin, dalam bab jadi anak buah, dalam bab jadi anak saudara, adab tetap jaga. Tu sebabnya Nabi ajar kita, kalau dalam bab kita bekerja sebagai pekerja, sebagai majikan, Nabi ajar ta'dibu auladukum bisalasati asya', kan? Adabkan diri kamu ni dengan 3 perkara, dia kata. Apa tu? Yang pertama, dengan cara sayang Nabi. Itu sebab ikut cara Nabi. Nabi tenang, Nabi sabar, Nabi amanah, ikut. Kan? Bihubi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Dengan cara apa? Sayang ahli keluarga Nabi, tahu salah silah, tahu sirah kisah ahli keluarga Nabi macam mana. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Tak ada dah undang-undang yang terbaik dalam dunia ni melainkan undang-undang Islam. Tu yang kita kata tadi, hifzun nafs, hifzun nas, hifzul akal. Dan tadi kan kita bincang tadi, bagaimana nak memelihara akal, hifzul mal, memelihara harta, memelihara kehidupan kita, memelihara hak-hak orang yang lain. Itu sebab kita ni tak boleh, dalam Islam tak boleh sewenang-wenang ni, walaupun dia bukan Islam pun ada hak dia dalam Islam, ada hak dia. Dan baru-baru ni bila cerita pasal yang saya camah kat Gunung Musang tu, pasal pusaka tu kan, betul, bila berebut harta benda jadi tak dihormati, jadi teruk kita kan. Sedangkan kalau kita ni nak mempusakai ni, nak cerita faraid ni, pertama kena cerita apa dulu? Kena cerita dulu pasal pengkebumian dia. Orang mati ni uruskan pengkebumian dia, kena tuntut kos tu. Tetapi kebanyakan keluarga dia tak tuntut. Dia pakai duit mana, siapa yang boleh keluar duit, pak boleh keluar duit untuk uruskan pengkebumian. Sebenarnya kena pakai duit harta si mati tu. Tolak kos tu, kalau betul pakai duit dia, bayar balik. Contoh. Yang kedua, kena tolak dulu apa? Hutang piutang dia kena settlekan dulu. Hutang dia hutang orang ni, dia hutang orang ni, dia hutang ni, termasuk hutang dengan isterinya. Tapi lah orang perempuan masa hidup dia kata ikhlas, renovate ni pakai duit saya bang, saya okey, dah mati laki tu saya bagi pinjam dulu, nak tuntut balik, jangan main-main lah. Allah tahu kita masa hidup kita sebenarnya bagi pinjam ke atau kita bagi saja. Kita mungkin boleh tipu dokumen, kita boleh tunjukkan dalam akaun kita penyata pengeluaran duit untuk tujuan-tujuan tertentu, renovate rumah apa semua kita bagi kat suami kita. Tapi masa tu niat dia pinjam ke atau bagi? Kena tolak hutang-hutang dulu. Hutang adik-beradik, hutang saudara, hutang apa semua. Tolak hutang-hutang, kemudian tolak pula harta sepencarian dulu. Harta sepencarian kena kira dulu. Dan setelah tolak harta sepencarian,
dah habis barulah harta tu dikatakan sebagai harta yang bersih. Harta yang bersih yang dan boleh difaraidkan. Nampak tak? Bukannya awal-awal faraid baru tolak utang, tak. Kena tolak dulu baru kita faraidkan. Itulah tujuan dia. Banyaklah itu tajuk lain lah kan, tapi makna kata bila banyak kalau kita tengok dalam drama Melayu lah paling tahu kan, bergaduh harta, kenapa dia dapat, kenapa ini tak ada hak ke, ini anak semua kan, drama Melayu kan, Megah Holding menyampah betul, manjang kalau kena culik tu manjang 4 juta minta tebusan dia menyampah tu kan, tak pernah lah minta 10,000 janji boleh settle untuk utang setakat yang dia nak tak boleh, sebab I Citra pun dapat 10,000 dia tu. Bergaduh tu kan, tapi rupa-rupanya realiti memang berlaku, nak pula itulah harta yang paling rugi kita tak bagi ke anak-anak kita, iaitu harta adab tu tak bagi ke anak. Sebab anak ni kalau dia ada adab, dia takkan berebut harta dia, walaupun ayah dia dah meninggal tu dia tak berebut, dia akan bincang elok-elok dengan keluarga dia. Sekarang ni harta ayah ni kita nak buat macam mana, rumah ni saya cadangkan, Syarah kata kita bagi dekat Kak Lang, sebab Kak Lang dia tak ada rumah lagi, Kak Lang masih lagi menyewa, biarlah dia duduk kat rumah ayah ni, paling tidak bila hari raya kita ada tempat boleh balik berkumpul kat rumah ni. Harap ni Kak Lang janganlah tutup rumah ni untuk kami semua nak balik, cakap macam tu. Kak Lang tak apa, Kak Lang tak kisah, Kak Lang duduk masing-masing menolak, sebab tak nak menunjukkan. Jadi kemanusiaan tadi dihormati atau tidak, tengok keadaan tu. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang, tu cerita tadi. Bila berebut harta, biar dia berbunuh-bunuhan sanggup, yang penting dia dapat hak dia. Akhirnya bukan boleh buat mati pun. Apa kata Iskandar Zulkarnain? Iskandar Zulkarnain kata, kalau aku mati besok jangan lupa, pertama yang usung jenazah aku ni tabib-tabib yang handal-handal. Tahu tabib? Tabib tu siapa? Tabib tu doktor pada hari ni. Tukang perubatan. Kedua, waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku di sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Dan semua tanya kenapa. Pertama, biarlah tabib yang handal-handal tu usung jenazah aku, sebab nak bagi tahu kat semua macam mana hebat pun doktor tu, macam mana hebat pun tabib tu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, kenapa kau taburkan harta kekayaan tu? Sebab kau akan tengok semua tak kisah, semua akan berebut nak ambil harta tu kan, kerana sebab harta tak boleh bawa mati. Kau tabur macam mana, kau tak boleh nak marah, asal kau ambil, tak boleh buat apa dah. Dan yang ketiga, kenapa kau biarkan tangan kau terkulai? Sebab nak tunjuk dekat orang macam mana kau hidup, kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan sudah terkulai layu di tasik madu Fauziah Latif. Masa tu orang tengok tangan dia terkulai, bak kata orang Johor, masa dah time, dah sampai masa mati. Nak buat apa pun dah tak berguna lagi. Pada ketika itu, apa gunanya rumah besar, apa guna kereta besar, sudah van jenazah juga yang kau naik. Apa guna ada baju yang mahal-mahal, penuh dalam almari tu, sampai sosek nak cari baju dalam almari tu, wardrobe kata orang sekarang. Sudah bila kau mati hanya dibalut dengan kain kapan yang nipih tu. Mana ada kain kapan yang bulu-bulu, pakai yang bulu import yang Belgium tu, tak ada dah. Pakailah kain tu. Tak ada kau pakai shampoo yang mahal-mahal lagi nak Kafarus, itulah yang kau pakai kan. Dan destinasi terakhir kau tak dapat, saya nak duduk dekat sana, saya nak duduk tepi tingkap, tak dapat lah, duduk menghadap golap, menghadap tanah, letaklah kepala tu tanah. Itulah berakhirnya perjalanan kita di atas ini. Tak usahlah kita beragak aku orang kaya, sadar yang sarkan unta lagi leher panjang, tak ada.
Tak ada dah kan, dunia semua kan? Itu sebabnya dalam bekerja, bekerjalah dengan seikhlas hati, dengan menerapkan beberapa nilai yang baik, iaitu syukur, bertawakal, ikhlas, dan redha dengan apa ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya?